Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, Ta Che Hao, Kopi Bosian, Onsoi Sesuam. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbi ajmain. Yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat. Yang berhormat Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, Pengerusi Penasihat Parti Keadilan Rakyat. Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin, Setiausaha Agong. Yang berhormat Datuk Christine Liu, Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Sabah. Rakan-rakan pimpinan dari pusat, dari Sabah, ketua-ketua cabang, AMK cabang, wanita cabang, seluruh hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Saya tiba dari Johor Bahru semalam. Saya bertolak seawal pagi ke Kuala Lumpur dulu. Ada mesyuarat, kemudian saya ambil kapal terbang terus turun ke Kota Kinabalu. Jadi semalam Angkatan Muda Keadilan telah melancarkan jentera kami bersama yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Pagi tadi, saya bersama dengan YB Nik Nazmi, kami telah ke Dun Suk, jauh Nun di pedalaman sana, terpaksa melewati Banjaran Crocker. Siapa yang biasa pergi ke pedalaman tahu, kalau naik kereta Wira memang tak sampai. Paling kurang kena pakai Hilux. Sebab naik Bukit De, Jerun itu antara yang paling tercuram dalam Malaysia. Tapi itu semangat keadilan. Saya percaya rakan-rakan pimpinan yang datang dari semalam ataupun yang telah berminggu-minggu berkampung di sini dengan pimpinan tempatan, kita dapat saksikan bahawa mood ataupun sentimen rakyat Sabah ini masih kekal bersama Parti Keadilan Rakyat. Jadi sebab itu malam ini sangat penting apabila kita menghimpunkan kepimpinan dari pusat bersama dengan kepimpinan negeri cabang semua, sebab kita semua kena sepakat sebulat suara, kali ini kita kena buat sehabis mungkin supaya akhirnya keadilan ini terus mekar di negeri Sabah ini. Tapi kenapa sekarang Sabah masuk pilihan raya negeri? Dalam keadaan ekonomi sangat teruk, negara dilanda dengan wabak COVID-19, tapi rakyat Sabah terpaksa masuk pilihan raya sebab ada pihak yang sebelah sana daripada UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, segala benda nasional ini tak sabar dan rakus untuk berebut kuasa. Jadi macam mana kawan-kawan keadilan? Kita terheret masuk ke dalam pilihan raya, adakah kita mahu mengaku kalah? Adakah kita mahu serahkan kembali kepada Musa Aman? Kalau kamu rakyat Sabah bernasib baik, mungkin kamu dapat Bung Mohtar sebagai Ketua Menteri. Tapi adakah itu yang kita mahukan? Nak tak nak sebagai Parti Keadilan Rakyat, kita angkat suara rakyat Sabah. Nak tak nak kita terpaksa masuk balik pilihan raya walaupun tak sampai 2 tahun kita memerintah. Inilah realiti politiknya. Kita tahu perit-jerit macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim berjuang. Dan saya percaya dalam perjuangan ini tidak ada siapa lagi yang boleh mencabar kesetiaan, keutuhan
semangat perjuangan seperti saudara Anwar Ibrahim. Dan kita tahu bila sebut soal ekonomi, mungkin di televisyen dia cuba gambarkan keadaan ini seolah-olah baik. Tapi saya nak sebut, di parlimen saya duduk di blok yang sama dengan Datuk Seri Anwar. Di bahagian belakang saya lihat, walaupun pelbagai rintangan yang dilaluinya, dia terus angkat suara rakyat. Kita tahu macam mana Bank Negara Malaysia umum untuk prestasi ekonomi suku kedua bulan 4 sampai bulan 6, ekonomi menjunam jatuh, merudum. Kita jatuh negatif 17.1%. Kadar pengangguran dah lebih 800,000 orang. Yang paling terseksa sudah pasti anak muda, dan bukan sebarang anak muda. Yang paling teruk terkesan dengan masalah ekonomi sekarang adalah anak-anak muda di negeri Sabah ini. Kita sekarang ini sangat susah. Dan kalau kita tidak terus bersuara, tidak terus berjuang, siapa lagi mau angkat suara-suara rakyat di sini? Sebab itu bagi saya, walau apa orang kata terhadap keadilan, keadilan di Sabah ini dipimpin oleh orang Sabah. Kita bekerja sama sebab kita nak angkat masalah di nasional, ada kesan di Sabah, dan di Sabah juga kita kena sama-sama raikan dan berjuang bersama. Apabila Pakatan Harapan dulu menang pegang persekutuan, kita angkat Perjanjian Malaysia 63, bawa masuk dalam parlimen. Siapa yang gagalkan? UMNO Barisan Nasional. Jadi memang kena terus berjuang. Cuma sekarang ini bagi saya, kalau kita dah tahu keadaan ekonomi macam mana, kita dah tahu keadaan suara anak muda macam mana, yang ini saya nak tutup. Yang saya nak ambil sebagai pengajaran kita bersama. Ada seorang anak gadis muda dari Sabah. Saya rasa kalau saya sebut namanya, semua kenal. Viviana. Kenal ke orang Sabah? Betul ke kenal? Kita tahu macam mana penceritaannya, kegigihannya. Ketika PKP semua terpaksa berkurung di tempat masing-masing. Ada yang balik rumah di bandar, ada yang balik di luar bandar. Tapi juga di Sabah ini kita tahu yang terpaksa balik di pedalaman kawasan yang sangat jauh, terpisah daripada kemudahan infrastruktur. Nak masuk peperiksaan online, terpaksa cari internet di kawasan hutan. Siapa yang tengok video beliau, itu bukannya cerita sensasi. Dia mula buat pondok atas tanah. Dah bersiap sedia masuk exam. Seminggu dia buat pondok tersebut. Hari exam dia datang, pondok itu roboh. Itu menyebabkan beliau panjat pokok dan pasang kelambu dan sebagainya, jawab exam atas pokok. Cuma yang saya nak orang Sabah rasa betul-betul, apabila timbalan Menteri Perikatan Nasional bukan cakap di tepi jalan, bukan cakap di tepi airport, dia cakap dalam Dewan Negara, dia kata anak muda ini penipu. Dia tuduh anak muda ni cari populariti. Betul dia minta maaf. Dia kata selepas itu keluar kenyataan minta maaf. Kalau betul kamu mahu minta maaf kepada rakyat Sabah, kamu minta maaf atas pokok. Baru kamu faham. Ini apa semuanya? Sepatutnya bila dituduh, dihina sedemikian, saya sebagai anak muda saya terasa. Tapi bila saya bercakap dengan seorang sahabat di Suk tadi, abang tersebut beritahu saya sebenarnya orang dusun. Apa yang berlaku itu kami orang dusun rasa sangat marah. Kamu menghina bangsa kami. Tapi hakikatnya yang saya nak simpulkan kepada penceritaan tersebut, inilah gambaran anak-anak muda di Sabah. Mereka sebenarnya gigih, berusaha cari peluang dan sebagainya. Dan itulah dedikasi yang kita hendakkan. Dan bila kita masuk pilihan raya kali ini, saya mohon kepada semua calon-calon keadilan,
kepada semua jentera keadilan, pastikan angkat suara anak muda di Sabah ini. Dan saya percaya keadilan inilah wadah perjuangan untuk menarik sokongan anak muda. Buktikan bahawa di Sabah ini keadilan angkat suara anak muda, boleh ke tidak? Dan dengan itu saya berharap kepada kepimpinan, biar ada muka anak muda ke depan, bertanding, bukan sekadar bertanding, menjadi jentera orang penting semua, untuk akhirnya kita pastikan suara ini, suara anak muda ini yang akan memenangkan keadilan di Sabah ini. Jadi sebagai penutup, bagi saya, untuk kepimpinan, kami datang minggu ini dengan hasrat yang besar. Tetapi perjuangan itu terletak di bahu masing-masing. Bila saya masuk tadi, saya jumpa beberapa cabang. Terima kasih kerana menegur dan sebagainya. Bila kamu balik ke kawasan nanti, pastikan angkatlah banner kita, angkatlah bendera kita, angkatlah perjuangan kita ini, dan pastikan kali ini kita kekalkan kemenangan buat Parti Keadilan Rakyat, Pakatan Harapan dan Warisan. Boleh ke tidak? Reformasi! 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 Lawan tetap! Lawan sampai! Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihnya diterima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kita ingin menjemput Ketua Wanita Keadilan Pusat, Hajah yang berhormat Hajah Fauzia Saleh. Dipersilakan.